Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Jom guys, join program Lemak to Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak to Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak to Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan Oktober kita hanya ada 2 batch saja guys. Sangat-sangat terhad. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak to Lean. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Lepas satu-satu, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran semua orang. Tak kisahlah dekat mana-mana pun, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Let's go. Ya, benda-benda. Okey. Benda ni rare sikit, jarang-jarang berlaku tapi semakin lama semakin bercambah dan aku kena buat video disebabkan ada orang request aku buat video sebab dia dah semakin spread tahu tak spread berkenaan dengan pemakaian pangkat, especially yang dah berhenti daripada tentera ataupun pemakaian pangkat oleh anggota simpanan, anggota kerahan, wataniah, palapis, pasukan simpanan, yang itulah, semua itulah yang bukan angkatan tetap. Tapi sebelum tu mintalah korang ni just baik, okey, tolong tekan butang subscribe. Kita nak berlumba-lumba. Nak lumba dengan Prince Smith dah jauh dah. Okey, kita berlumba, okey, supaya untuk kita capai 500k subscriber insya-Allah dalam masa yang singkat, supaya kita ataupun akulah boleh bagi giveaway yang gempak ini macam tangan besar. Okey, adalah seorang individu ni, dia approach aku, okey, berkenaan dengan pemakaian pangkat seorang Lieutenant Colonel, okey. Tapi Lieutenant Colonel dia ni adalah bukan daripada angkatan tetap. Dia daripada pasukan simpanan, iaitu Askar Wataniah. Di mana? Okey, cerita dia ni dekat dalam agensi awam, bukan kerajaan lah, dia dekat tempat awam ni, dekat tempat kerja awam dia ni. Dia pegang satu jawatan yang agak tinggi lah, okey, satu jawatan yang agak tinggi, di mana orang-orang yang sama taraf dengan dia semua dah ada profesor, semua dah ada doktor, semua yang kira kalau tulis surat tu, type surat tu dekat bawah tempat sign tu, orang nampak macam gah lah, macam wow, doktor, wow, Profesor Madya, IR, apa benda semua tu. Tapi dia ni tak ada apa-apa. Yang dia ada cumalah Lieutenant Colonel lah, Lieutenant Colonel Wataniah to be exact. Tapi cerita dia dekat dalam pesuratan yang dia tulis tu, dia sudah tulis Lieutenant Colonel bla 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 bla. Dey, mana boleh. Aduh. Kalau nak tahu, okey ni aku bagi penerangan sikit lah. Kau boleh rujuk dekat Mindef, kau boleh rujuk. Ini pun aku dapat benda ni daripada pegawai urus setia, okey, dalam TDM, yang dia sendiri cakap insya-Allah walaupun benda ni terkandung di dalam buku ataupun publikasi TDM, tapi insya-Allah dipakai dalam 3 perkhidmatan, di mana askar simpanan ataupun wataniah ataupun palapis, okey, yang dah ada pangkat ni, kapten lah apa benda semua ni, dia boleh pakai dia punya pangkat ni di dalam 2 keadaan, iaitu persuratan dan juga sebutan. Sekiranya dia nak pakai dalam persuratan, dia hanya boleh pakai dia punya gelaran tu, wataniah tu, dalam persuratan yang melibatkan ketenteraan sahaja. Kenapa aku cakap slow-slow? Sebab aku nak bagi kau faham. Maknanya sebab kita tahu askar simpanan ni dia ada kerja hakiki dia, kerja luar daripada tentera lah, pegawai bank lah, kerja jadi eksekutif lah, apa semua ni lah. Kalau dia nak buat surat, contohnya nak buat surat pasal weapon ke, nak minta uniform ke, yang tu dia boleh tulis Lieutenant Colonel bla bla bla.
Tapi bila dia nak buat surat dekat tempat kerja dia, contohnya dia nak buat loan, contohnya dia nak hantar surat dekat departmen lain, dekat dalam office dia yang bukan tentera lah, dekat awam tu lah, dia tak boleh pakai gelaran yang dia dapat melalui askar simpanan ataupun tentera kerahanan ataupun wataniah whatsoever ni lah. Dan sekiranya dalam situasi yang dia kena sebut, dia kena mention, dia kena sebut contohnya Major bla 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 wataniah, Major bla 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 kehormat, Lieutenant bla 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 kehormat. Dia kena sebut benda tu sebab benda tu bukan daripada Tauliah Agong. Okey? Dia adalah gelaran yang diberikan sahaja, bukan semasa beliau berada dalam angkatan tetap. Dia masih askar simpanan. Melainkan kalau wataniah ataupun tentera kerahanan ni dah diserapkan ke angkatan tetap, itu lain cerita sebab dia dah kira askar betul lah. Dia kira askar yang full time, bukan askar separuh masa ni. Dan satu lagi, contoh macam aku lah, aku pernah buat video pasal benda ni, nak menerangkan benda yang aku bangkitkan dalam video ni. Nak pakai gelaran tentera bila kau dah berhenti askar ataupun kau siapa-siapa je lah, especially bila kau dah habis perkhidmatan, kau kena ada surat okey, daripada Markas Angkatan Tentera Malaysia, okey, yang telah dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong memberi kebenaran kepada aku dan kepada veteran-veteran ATM yang lain untuk memakai gelaran tu dekat tempat awam. Jadi whoever are you, grammar salah, siapa pun kau orang awam yang mungkin pernah ada gelaran pangkat masa kau dalam servis, kau kena ada surat kebenaran tu baru kau layak pakai. Okey, ini bukannya aku minta nak pakai gelaran kapten bersara, kapten apa semua ni. Aku ada kebenaran disebabkan aku layak. Ini juga okey terpakai dekat anggota lain-lain pangkat yang telah menamatkan perkhidmatan. Okey, aku kena bagi korang pencerahan. Ini bukan pasal aku jealous ke, pasal aku sakit hati dengan LLP ke. No, aku dengan LLP semua insya-Allah semua okey. Boleh tanya semua aku punya staff. Anggota lain-lain pangkat, dia tak berkelayakan sekiranya dia dah tamat daripada perkhidmatan untuk memakai gelaran dia. Contohnya macam bila dia berhenti sarjan, sarjan bersara. Bila dia berhenti staff sarjan bersara. Bila dia dah habis perkhidmatan, pangkat last dia pegawai warren bersara. No, tak ada. LLP, there is no such thing as pangkat bersara. Pangkat dia boleh pakai lepas dia bersara, lepas dia tamat perkhidmatan. No, tak ada. Ingat tak aku pernah cerita dalam video sebelumnya, okey? Syarat-syarat untuk kau pakai pangkat persaraan ni adalah kau mestilah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun, iaitu kau menamatkan perkhidmatan kau di dalam ATM dan perkhidmatan kau perlu diperakui juga, dan kau mestilah pegawai yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, LLP ataupun nama lain dia adalah PTT ataupun PTTK, pegawai tiada tauliah ataupun pegawai tiada tauliah kanan. Dia mungkin pegawai macam pegawai warren semua tu. Okey, LLP ni is basically diorang is officer juga, pegawai jugalah kalau dalam dunia ketenteraan yang besar ni. Okey, kita mention dia as sebenarnya pegawai juga, tapi dia adalah pegawai yang tidak bertauliah. Jadi bila berhenti, dia memang tak boleh nak tulis ke, nak mention ke dalam business card ke, nak mention dekat orang ke, saya sarjan bersara, saya corporal bersara, saya pegawai warren 2 bersara. No, tak boleh. Yang aku nak tekankan sangat ni bukan pasal aku jealous. Okey, kalau benda ni tak ada dalam undang-undang, lantaklah korang nak pakai apa pun. Tapi disebabkan benda ni ada dalam akta, ada dalam undang-undang, sekiranya korang degil juga, korang tak ada surat kebenaran daripada markas ATM, korang tak ada surat kebenaran daripada Yang Tuan Agong, korang degil juga nak pakai pangkat persaraan tu, termasuk juga dengan pangkat wataniah tu, korang nak pakai sewenang-wenangnya tanpa kebenaran ataupun tak ikut spek yang telah diberikan, korang boleh dipertuduhkan di bawah tuduhan sebagai menyamar ataupun memalsukan dokumen. Tambah-tambah dekat tempat awam ni, bahaya babe.
nanti kau punya periuk nasi juga yang kacau. Tiba-tiba kau turun naik mahkamah sebab benda-benda bodoh ni, sebab kau nak tunjuk kau punya gelaran ni sangat ni. Jadi bahaya benda ni, okey? Dan yang dalam askar pun korang pun tahu sendirilah, memasukkan dokumen ni hukuman dia bukan satu hukuman yang ringan-ringan lah. Hukuman dia sangat berat. Ini sampai dekat ada satu jabatan tu sampai MINDEF dah call. Bila yang askar simpanan ni dia menggunakan pangkat dia major, tapi dia tak mention lah wataniah ke, dan dia pakai benda tu dekat persuratan awam, bukan persuratan tentera, which is tak boleh. Sampai MINDEF call tanya, dia ni siapa tak kenal pun, dia skot mana dia skot mana MINDEF ni, okey, dia always alert dengan benda-benda yang macam ni sebab melibatkan tentera. Sebab pangkat ni bukan benda yang main-main lah. Pangkat ni okey diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, bukannya dapat dekat tepi longkang. Itu biasa ayat claim lah. Dan benda ni, apa yang aku mention semua ni, semua ada dalam akta, semua ada dalam undang-undang. Aku bukannya palatau, aku nak jealous ke, aku nak sakit hati kau nak pakai. Korang nak pakai pangkat sampai berduyun panjang 2 baris nama kau dekat surat menyurat ke, lantak kau lah. Tapi sebab benda ni, aku nak remind kat korang, benda ni bukan sahaja disebabkan korang tak layak untuk pakai, okey, tapi benda ni dah langgar undang-undang. Korang boleh disabit dengan kesalahan menyamar, penyamaran, ataupun boleh disabitkan kesalahan sebagai memalsukan dokumen. Jadi benda ni sangat-sangat bahaya. Aku kalau benda yang tak serius, aku tak buat video. Okey, tambah-tambah yang berkaitan dengan ATM. So please, jangan nak galak sangat nak pakai. Aku pun bukanlah semua persuratan aku duk mention aku ni Captain Rais tak. Even dalam video aku dalam channel Rais Hamid ni pun aku mention aku sebagai Rais Hamid. Aku tak sebut aku Captain Rais. Dalam lemak tulen yes aku bubuh. Tapi dalam ni aku tak bubuh sangat pun. Tapi kalau ada persuratan, contohnya macam aku punya disclaimer dekat awal video tu, kau nampak aku tulis Captain bersara. Sebab benda tu kalau dalam persuratan aku kena tulis. Memang kena tulis bersara. Okey, so insya-Allah itu je yang aku nak bagi tahu dekat korang. Benda ni penting, tolong share video ni bagi semua orang tahu. Benda ni adalah orang kata satu knowledge juga, satu educational video juga kepada semua orang. Jangan fikir serong, jangan anggap aku sakit hati, benda tak ada langsung. Ini aku nak remind korang sebab nanti akibat dia korang juga yang kena, korang juga yang sakit. Jangan lupa untuk komen dekat video ni, bagi pendapat korang. Dan kalau korang jumpa dekat luar ada orang pakai korporal bersara ke, sarjan bersara ke, pegawai bersara ke, orang-orang awam bolehlah menegur individu-individu ni, cakap oh no, there is no such thing as pegawai warren bersara, sarjan bersara, flight sarjan bersara, staff sarjan bersara, korporal bersara, tak ada. No. Even yang darat ataupun yang Air Force, kalau dia pangkat lieutenant, biasanya tak ada lieutenant bersara. Sebab lieutenant ni biasanya dia tak cukup servis 10 tahun, dia tak menamatkan perkhidmatan dia. Jadi dia pun biasanya tak boleh pakai lieutenant bersara dan sebagainya. So korang bolehlah buat aduan ke, sebab benda ni memang tak boleh, salah di sisi undang-undang. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, ingat ini bukan pasal aku sakit hati ke apa ni, sebab ada orang minta aku buat video, dan benda ni sebenarnya satu benda yang isu yang sangat serius. Jadi aku terpaksa buat, nak bagi kesedaran, nak bagi orang kata pembelajaran jugalah kepada kita-kita semua. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi lah next video. Ingat, awalkan solat, jagalah dosa pahala kita, jangan galak sangat. Okey, dah akhir zaman, selalulah berselawat, dan kita jagalah family kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Banyak kali aku cakap kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.